Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita berjumpa sekali lagi dalam bahagian kedua untuk bab 6 hukum linear dalam mata pelajaran matematik tambahan tingkatan 4. 6.2 hukum linear dan hubungan tak linear. Jadi kita akan mempelajari kita akan mengaplikasikan hukum linear kepada hubungan tak linear. Ini adalah beberapa contoh graf hubungan tak linear yang kita telah dapat daripada video yang pertama, iaitu graf kuadratik, graf kubik dan graf salingan, dan pelbagai jenis graf hubungan tak linear yang lain. Jadi semua hubungan tak linear ini kita boleh tukarkan kepada hubungan linear. Jadi semua graf melengkung ini kita boleh tukarkan kepada satu graf garis lurus dengan menggunakan hubungan y sama dengan mx tambah c. Kaedah menukar hubungan tak linear kepada bentuk linear. Dengan persamaan y sama dengan mx tambah c. Jadi dua pemalai yang kita perlu tahu ialah m iaitu kecerunan dan c ialah pintasan y. Untuk menukar hubungan tak linear kepada bentuk linear, kita akan lihat di sini y dan x kita akan tulis dalam huruf besar, di mana y merupakan pemboleh ubah bagi paksi y dan x merupakan pemboleh ubah bagi paksi x. Jadi y besar boleh terdiri daripada pemboleh ubah y sahaja atau y dan x. Nanti kita akan lihat dengan lebih terperinci apakah maksudnya. Untuk x pula, untuk x besar hanya terdiri daripada pemboleh ubah x sahaja. Jadi tak boleh ada y pada pemboleh ubah x besar. Untuk kecerunan m, iaitu pemala m, yang pertama sama ada sudah diketahui nilainya, mungkin dia dah ditulis dalam nombor, atau diperoleh melalui rumus kecerunan bagi graf garis lurus penyuaian terbaik. Jadi ada kemungkinan apabila kita menukar satu hubungan tak linear kepada hubungan linear, nilai m tu kita telah ketahui. Kita dah dapatkan satu nilai iaitu nombor, ataupun kita perlu mendapatkan daripada rumus kecerunan. Seterusnya pintasan pada paksi y iaitu c, sama ada sudah diketahui nilainya. Begitu juga dia lebih kurang sama dengan kecerunan. Tapi untuk yang kedua, mungkin ia diperoleh melalui bacaan pada pintasan y bagi graf garis lurus penyuaian terbaik. Jika tidak melibatkan logaritma, kita akan ada dua keadaan di mana kita menukar hubungan tak linear kepada bentuk linear dengan menggunakan konsep logaritma. Bentuk yang pertama, contoh y sama dengan ax tambah b per x. Kita akan bahagikan persamaan dengan x. Jadi semua sekali kita akan bahagikan dengan x ataupun kita darab dengan 1 per x. Maka kita akan dapat y per x sama dengan a tambah b per x kuasa 2. Jadi di sini kita dapat lihat, kita boleh tukarkan. Kita jadikan y per x tersebut sebagai y besar untuk menjadi paksi y. X kuasa 2 pada bahagian penyebut sebenarnya ia adalah 1 per x kuasa 2. Jadi kita akan jadikan 1 per x kuasa 2 sebagai x besar. Pemalai yang berada bersama x ialah m. Jadi m dia ialah sama dengan b, manakala a tersebut akan menjadi nilai pintasan pada paksi y iaitu c. Jadi c sama dengan a. Apabila kita susun semula dalam bentuk y sama dengan mx tambah c, y ialah y per x, x besar ialah 1 per x kuasa 2, m ialah b dan c ialah a. Ini kita susun semula dalam bentuk yang lebih mudah kita lihat. Jadi persamaannya ialah y per x sama dengan b per x kuasa 2 tambah a. Jadi perlu diingatkan bahawa pemboleh ubah pada huruf y besar yang diwakili oleh y besar boleh diwakili oleh y sahaja ataupun y dan x. Tetapi untuk x besar hanyalah pemboleh ubah
X sahaja. Tak boleh bercampur dengan Y. Contoh lain, Y sama dengan AX tambah B per X. Dengan menggunakan persamaan yang sama, kita juga boleh mendarabkan persamaan tersebut dengan X. Ingat ini adalah masih lagi persamaan yang sama dengan bentuk yang pertama tadi. Okey, darabkan persamaan dengan X, kita akan dapat XY sama dengan AX kuasa 2 tambah B. Jadi Y besar diwakili oleh XY dan X besar diwakili oleh X kuasa 2. Maka kecurunan iaitu M ialah sama dengan A dan C sama dengan B. Okey, oleh kerana A berada di sebelah X ataupun menjadi pekali kepada X kuasa 2, maka ia adalah kecerunan. Jadi kita tuliskan semula, Y besar ialah XY, X besar ialah X kuasa 2, kecerunan M ialah A dan pintasan Y ialah B. Dari sini kita dapat lihat bahawa daripada satu persamaan yang sama, kita boleh menghasilkan dua bentuk persamaan linear. Okey. Jadi soalan ni boleh dikatakan sebagai satu soalan yang terbuka. Jika tidak ditetapkan apakah boleh ubah bagi Y besar dan X besarnya. Okey, contoh yang seterusnya ialah melibatkan logaritma. Okey, tadi kita dah lihat penukaran hubungan tak linear kepada bentuk linear yang tidak melibatkan logaritma ataupun log. Jadi yang kali ini kita akan melibatkan log untuk menukar hubungan tak linear kepada bentuk linear. Okey, bentuk yang pertama, contoh Y sama dengan AB kuasa X. Dengan menggunakan hukum logaritma, kita boleh tulis semula persamaan tersebut dalam log Y sama dengan log A tambah log B kuasa X. Okey, kita kena lihat baliklah bagaimana kita mempelajari hukum log dalam bab 4. Seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi pengetahuan tentang hukum log adalah amat penting. Jadi kita susun semula, log Y sama dengan log A tambah X log B. Jadi dengan menggunakan hukum kuasa, jadi kita akan jadikan X kuasa tersebut menjadi perkali bagi log B. Jadi log Y akan mewakili Y besar, manakala X besar sama dengan X. Jadi M sama dengan log B. Okey, kerana log B adalah perkali bagi X dan C sama dengan log A. Jadi kita akan gantikan dalam jadual dalam bentuk yang lebih mudah, Y, M, X dan C. Jadi kita akan dapati Y ialah log Y, X besar ialah X, kecurunan M ialah log B dan pintasan Y ialah log A. Jadi kita tulis semula, log Y sama dengan X log B tambah log A. Jadi kita letakkan C pada bahagian ujung dan MX pada bahagian tengah ni kita letakkan pada sebutan yang pertama selepas tanda sama dengan. Okey, masih lagi melibatkan logaritma. Bentuk yang kedua. Okey, kali ni kita lihat Y sama dengan A X kuasa B. Jadi kalau kita lihat di sini ada pertukaran lah. Okey, tadi kita lihat X nya tu menjadi indeks, tapi kali ni X tu menjadi asas. Dengan menggunakan hukum logaritma, okey, kita akan tulis log Y sama dengan log A tambah log X kuasa B. Jadi sama juga macam tadi, dengan menggunakan hukum kuasa kita akan jadikan B sebagai perkali bagi log X. Maka kita lihat di sini Y ialah log Y. Okey, X ialah log X dan B yang menjadi perkali kepada log X ialah kecerunan iaitu M dan C ialah log A. Okey, jadi kita tulis sekali lagi dalam jadual untuk kita lebih mudah melihat. Okey, Y ialah log Y, X ialah log X, M ialah B dan C ialah log A. Okey, kalau tadi kita lihat X ialah X dia kali ni X dia ialah log X. Jadi kita tulis semula log Y sama dengan B log X tambah log A. Okey, contoh 3, tukarkan setiap hubungan tak linear berikut kepada bentuk linear.
Okey, jadi kali ini kita akan lihat beberapa contoh bagaimana untuk menukar bentuk tak linear kepada bentuk linear. Okey, soalan A, y sama dengan k per n x tambah 1 per n x kuasa 2. Jadi kita darabkan persamaan tersebut dengan x, kita akan dapat yx sama dengan k per n tambah 1 per nx. Jadi kita akan pisahkan. Okey, untuk lebih mudah kita akan susun semula dan kita pisahkan sebutan yang mempunyai x. Jadi yx sama dengan 1 per n darab 1 per x. Yang ini adalah daripada belakang ni, sebutan yang pada bahagian belakang. Jadi kita letakkan pada bahagian depan, kita susun semula. Okey. Dan k per n kita letakkan di bahagian belakang. Jadi kalau kita lihat di sini, y dia ialah yx, m nya ialah 1 per n, dan x ialah 1 per x, dan c ialah k per n. Boleh tak kita dapatkan bentuk yang lain? Jadi kita boleh juga menggunakan bentuk yang lain untuk menukar bentuk tak linear yang diberikan ni kepada satu bentuk linear. Okey, contoh B, P per y sama dengan Q per x tambah 2, dan kita akan bahagikan dengan P. Kalau kita lihat di sini, kita tak nak ada satu pemalar kat depan. Jadi P itu kita akan hilangkan dengan membahagikan dengan P. Okay, kita akan dapat 1 per y sama dengan Q per px tambah 2 per P. Jadi semua kita bahagikan dengan P. Okey, jadi kita dah nampak di sini pada y tiada lagi pemalar yang lain, yang ada hanyalah 1 per y. Diikuti dengan sama dengan Q per P darab 1 per x tambah 2 per P. Jadi kita boleh pisahkan yang ini. Okey, dalam sebutan ni, dalam sebutan Q per px, kita boleh pisahkan menjadi Q per P darab 1 per x. Okey, kita tulis semula apakah nilai y nya, iaitu 1 per y, m nya ialah Q per P, x ialah 1 per x, dan c ialah 2 per P. Jadi kalau lihat sini, c nya pada bahagian ujung, yang ini kita dah susun semula dalam bentuk y sama dengan mx tambah c. Contoh C, xy tolak y sama dengan 2x. Jadi kita akan faktorkan y. Okey, y dalam kurungan x tolak 1 sama dengan 2x. Kemudian kita akan bahagikan dengan y. Okey, kita akan bahagikan dengan y. X tolak 1 sama dengan 2x per y. Kemudian kita bahagikan lagi dengan 2. Okey, kita tak nak ada satu nombor ataupun pemalar lain. Jadi kita bahagikan semua dengan 2, kita akan dapat x per 2 tolak 1 per 2 sama dengan x per y. Jadi di sini kita dah nampak dah, setelah kita asingkan 2 tadi, jadi kita akan nampak ini sebagai y besar. X nya ialah x, kita boleh pisahkan x per 2 di sini tadi. Kalau kita lihat x per 2, tapi kita boleh pisahkan menjadi 1 per 2 darab x. Tolak 1 per 2, jadi tolak 1 per 2 pada bahagian ni ialah C. Kita dah jangkakan ini adalah C, dan 1 per 2 ialah M. Maka kita tulis semula y sama dengan y ialah x per y, M ialah 1 per 2, x ialah x, dan C ialah negatif 1 per 2. Contoh D, y sama dengan h per sert x tambah k sert x. Okay, kita darabkan dengan sert x. Okay, jadi kita akan tulis menjadi y sert x sama dengan h tambah k sert x kuasa 2. Dengan menggunakan hukum sert ataupun hukum indeks, kita akan dapati y sert x sama dengan h tambah kx. Okey, jadi kita dah nampak ia sebagai hubungan linear, iaitu y sert x sama dengan kx. Kita susun semula. Okey, kita susun semula kedudukan kx dengan h. Jadi kx tambah h, kita dah nampak dekat sini, perkali bagi x tu ialah K, maka ini adalah kecerunan M, dan H adalah pintasan Y, C. Jadi kita tulis semula Y sert X ialah Y, M ialah K, X ialah X, dan C ialah H. Jadi fikirkan bentuk lain yang mungkin kita boleh hasilkan untuk mengubah bentuk tak linear kepada bentuk
linear. Contoh E, Y sama dengan hash K kuasa X tambah 2. Jadi di sini kita ada indeks, X menjadi indeks di sini. Jadi kali ini kita akan menggunakan log. Gunakan hukum log. Kita akan tulis log Y sama dengan log H tambah, sebab ini ialah hukum darab. Dalam hukum log kita ada hukum darab. Jadi kita akan jadi tambah. Jadi log Y sama dengan log H tambah log K kuasa X tambah 2. Okey, kita menggunakan hukum kuasa, kita darabkan ke depan menjadi perkali kepada log K. X tambah 2 menjadi perkali kepada log K. Log Y sama dengan X tambah 2 log K tambah log H. Jadi kita dah boleh nampak di sini Y ialah log Y, M ialah log K. Okay, yang bersebelahan ataupun jadi perkali kepada X ialah log K. X nya ialah X tambah 2 dan C ialah log H. Seterusnya untuk soalan F, Y sama dengan H per K kuasa X. Jadi masih lagi X menjadi indeks, tetapi ini ialah operasi bahagi. Jadi dengan menggunakan hukum log, kita tulis semula log Y sama dengan log H tolak log K kuasa X. Okey, jadi menggunakan hukum bahagi ni, jadi kita akan tukar menjadi tolak. Log Y sama dengan log H tolak X log K. Jadi X kita akan darabkan ke depan menjadi perkali bagi log K. Tulis semula log Y sama dengan log H tolak log K X. Okey, jadi saya sengaja letakkan X nya di belakang untuk saya nak tunjukkan bahawa M nya ada nilai negatif. Jadi berhati-hati dengan simbol negatif tersebut, kerana simbol negatif itu ialah untuk nilai M. Jadi kita tulis Y ialah log Y, M ialah negatif log K. Jadi ni tanda negatif ni ialah untuk log K, bukannya untuk negatif X. X ialah X dan C ialah log H. Baiklah, kita pergi ke contoh 4. Jadual di bawah menunjukkan nilai-nilai bagi dua pemboleh ubah X dan Y yang diperoleh daripada satu eksperimen. Pemboleh ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan Y sama dengan P per X tambah 2KX dengan keadaan P dan K ialah pemalar. Jadi kita telah diberikan dengan satu jadual bagi nilai X dan Y. Soalan A, berdasarkan jadual di atas, bina jadual untuk nilai-nilai X kuasa 2 dan XY. Jadi dalam soalan A ni dia telah menetapkan X nya ialah X kuasa 2 dan Y besarnya ialah XY. Soalan B, plot XY melawan X kuasa 2 menggunakan skala 2 cm kepada 5 unit pada paksi X kuasa 2 dan 2 cm kepada 2 unit pada paksi XY. Seterusnya, lukis garis lurus penyuaian terbaik. Untuk soalan C, gunakan graf DB untuk mencari nilai P dan K. Baiklah, ini adalah soalan SPM tahun 2013. Ini adalah satu bentuk hubungan tak linear. Dan kita akan tukar kepada bentuk linear yang bukan berbentuk logaritma. Okey, strategi untuk menyelesaikan masalah ini. Yang pertama, kita akan tukar persamaan bagi hubungan tak linear kepada bentuk linear. Dan kedua, kita akan bina jadual baru untuk nilai-nilai X kuasa 2 dan XY yang akan digunakan untuk memplot graf. Langkah yang ketiga, kita akan plot graf menggunakan paksi dan skala yang telah diberi dengan betul. Langkah keempat, lukis garis lurus penyuaian terbaik mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Dan yang kelima, kita akan mencari nilai pemalar dengan menggunakan kecerunan dan pintasan Y daripada graf. Untuk soalan A, berdasarkan jadual di atas, bina jadual untuk nilai-nilai X kuasa 2 dan XY. Jadi kita akan tukar persamaan bagi hubungan tak linear kepada bentuk linear terlebih dahulu. Okey, gunakan soalan B sebagai panduan untuk mengenal pasti apakah Y dan X bagi bentuk linearnya. Okey, jadi dalam soalan B tadi, kita telah diminta untuk melukis ataupun plotkan graf bagi XY melawan X kuasa 2. Jadi berdasarkan soalan B tersebut, kita boleh jangkakan okey, apakah nilai Y dan X besarnya. Jadi kita akan darabkan persamaan tersebut dengan X. Jadi kita akan memperoleh XY sama dengan P tambah 2K X kuasa 2.
Okey, sebab kita nak dapatkan X kuasa 2 seperti mana yang ditetapkan dalam soalan. Jadi kita dah dapat X kuasa 2. Jadi kalau kita lihat di sini secara kasar, kita dah tahu ini 2K ialah M dan P itu ialah C. Jadi kita susun semula, di mana Y sama dengan XY, M ialah 2K, X ialah X kuasa 2 dan C ialah P. Langkah kedua, kita bina jadual baharu untuk nilai-nilai X kuasa 2 dan XY yang akan digunakan untuk memplot graf. Jadi sekarang ini adalah data asal daripada jadual yang telah diberi dalam soalan, iaitu semua nilai X dan Y. Gunakan kalkulator saintifik dengan betul. Pastikan menulis jawapan tepat kepada dua tempat perpuluhan sekurang-kurangnya secara seragam jika nilai diperoleh adalah nombor perpuluhan. Baiklah, kita akan hitung dahulu nilai X kuasa 2. Jadi kita akan dapat semua nilai X kuasa 2. Okay, jadi setiap nilai X ni kita akan kuasa 2 kan. Kemudian hitung nilai XY, iaitu setiap nilai X didarabkan dengan Y. Jadi kita akan dapat satu lagi jadual baru, X kuasa 2 dan nilai-nilai XY. Seterusnya soalan B, plot XY melawan X kuasa 2. Okay, menggunakan skala yang telah diberi, iaitu 2 cm kepada 5 unit pada paksi X kuasa 2, iaitu paksi mengufuk, dan 2 cm kepada 2 unit pada paksi XY, iaitu paksi mencancang. Seterusnya lukis garis lurus penyuaian terbaik. Jadi kita akan fokus kepada jadual baru yang kita telah bina tadi berdasarkan nilai-nilai X kuasa 2 dan XY. Okay, langkah ketiga, kita akan plot graf menggunakan paksi dan skala yang telah diberi dengan betul. Baiklah, kita akan lukiskan paksi X kuasa 2 dan pada paksi mencancang ialah XY dengan menggunakan skala yang telah diberi. Kemudian kita akan plotkan berdasarkan jadual tersebut. Dan yang keempat, lukis garis lurus penyuaian terbaik mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Jadi untuk melukis garis lurus penyuaian terbaik, sebanyak mungkin titik mestilah berada pada garis lurus tersebut. Jadi kita akan memperoleh satu garis lurus dan kita lihat di sini ada satu titik berada di atas garis lurus dan satu lagi titik yang tidak berada pada garis lurus tetapi berada di bawah menghampiri garis lurus tersebut. Jadi kita boleh anggap garis lurus penyuaian terbaik ini adalah garis lurus yang seimbang. Sebelum tu pastikan nilai ataupun bacaan pada paksi Y boleh diperoleh. Pastikan garis lurus tersebut memintas pada paksi Y ataupun paksi XY. Okey, langkah kelima, mencari nilai pemala dengan menentukan kecerunan dan pintasan Y daripada graf. Jadi kita berbalik kepada soalan A tadi, kita telah menukarkan bentuk tak linear kepada bentuk linear. Jadi ada beberapa pemala di dalam persamaan tersebut. Okey, daripada graf yang kita telah plotkan, kita dah kenal pasti nilai C ataupun pintasan Y-nya, iaitu 7.60. Jadi yang ini kita dah kenal pasti pintasan Y. Kita boleh menghitung kecerunan dengan mengambil dua titik yang dilalui oleh garis lurus tersebut ataupun dua titik yang berada pada garis lurus, iaitu kita memilih titik 0.7.60 iaitu pintasan Y-nya. Dan satu lagi titik ialah titik yang terakhir yang kita plotkan tadi. Ia betul-betul berada pada garis lurus, iaitu 30.25, 20.46. Dengan menggunakan kedua-dua titik ini, kita boleh lakarkan satu segitiga yang menunjukkan bahawa kita sedang menghitung kecerunan. Hitung kecerunan iaitu M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okay, dengan menggunakan nilai-nilai yang telah diberikan tadi ataupun kita dah kenal pasti tadi dua koordinat, jadi kita dapat M sama dengan 0.4251. Seterusnya, untuk soalan C, gunakan graf DB, iaitu graf yang kita telah lukiskan tadi, untuk mencari nilai P dan K. P dan K ialah pemala yang dimaksudkan daripada nilai kecerunan dan pintasan Y. Okay, berdasarkan persamaan yang kita telah tulis semula daripada bentuk tak linear kepada bentuk linear, kita dah kenal pasti tadi apakah parameter bagi Y, M, X dan C. Jadi untuk M ialah 2K. Manakala C pula ialah P.
Jadi hubungan kedua-dua hubungan ini kita akan gunakan untuk mendapatkan nilai K dan nilai P. Okey, untuk kecerunan M sama dengan 2K. Jadi M tadi kita dah kira, iaitu di sini 0.4251. Jadi 2K sama dengan 0.4251, maka K kita dapat sama dengan 0.2126. Untuk pintasan Y pula, okey, awal-awal tadi kita pun dah dapat C sama dengan 7.60, dan hubungan antara C dan P ialah C sama dengan P. Maka P sama dengan 7.60. Jadi kita terus dapat tanpa melakukan pengiraan, kerana C ialah sama dengan P. Untuk contoh 5, ini adalah soalan SPM sebenar tahun 2014. Jadual di bawah menunjukkan nilai-nilai bagi dua pemboleh ubah X dan Y yang diperoleh daripada satu eksperimen. Pemboleh ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan Y sama dengan H per K kuasa X dengan keadaan H dan K ialah pemala. Okey, di sini kita lihat hubungan ataupun persamaan tak linear ini dalam bentuk bahagi. Jadi ini akan melibatkan log. Lagi satu kita boleh lihat juga daripada soalan B ataupun dari soalan A, kita dah lihat di sini akan ada satu arahan pada soalan untuk kita mencari nilai-nilai log Y. Jadi kita dah boleh jangkakan apabila kita melakukan penukaran hubungan tak linear kepada linear, kita akan menggunakan hukum log. Baiklah, di sini telah diberikan jadual bagi nilai-nilai X dan Y berdasarkan eksperimen yang dibuat. Soalan A berdasarkan jadual di atas, bina jadual untuk nilai-nilai log Y. Jadi di sini menggunakan log 10. Jadi semua pengiraan untuk nilai-nilai bagi log ialah log asas 10. Soalan B, plot log Y melawan X menggunakan skala 2 cm kepada 2 unit pada paksi X dan 2 cm kepada 0.1 unit pada paksi log Y. Seterusnya, lukis garis lurus penyuaian terbaik. Soalan C, gunakan graf DB untuk mencari nilai Y apabila X sama dengan 2 dan cari nilai H dan K. Okey, dengan menggunakan strategi yang sama dalam contoh yang sebelum ini, kita akan bina lu jadual untuk nilai-nilai log Y. Okey, gunakan hukum log, kita akan tukarkan dahulu bentuk tak linear ini kepada bentuk linear. Okey, log Y sama dengan log H tolak log K kuasa X, dan kita menggunakan hukum kuasa, X tu akan menjadi perkali kepada log K. Kena berhati-hati, di sini ada negatif. Okey, negatif tersebut ialah nilai negatif bagi log K. Tanda negatif ni untuk log K. Okey, jadi kita tulis semula hubungan bagi setiap Y sama dengan log Y. M ialah negatif log K, X ialah X dan C ialah log H. Jadual yang diberi ialah X dan Y, nilai-nilai X dan Y. Jadi untuk tambahan, kita perlu membina jadual bagi nilai-nilai log Y. Tapi untuk memudahkan kita membuat rujukan semasa kita memplot, seeloknya kita tulis semula nilai-nilai X tersebut, kemudian barulah kita tuliskan log Y nya. Okey, jadi log Y ni maksudnya kita akan tekan menggunakan kalkulator saintifik, masukkan nilai log 2.82 dan kita akan dapat nilai 0.45. Seperti yang saya telah tekankan tadi, nilai-nilai log akan menghasilkan nombor dalam perpuluhan, maka kita mestilah menulis nombor tersebut dalam sekurang-kurangnya 2 tempat perpuluhan. Okey, dan yang terbaik ialah memang dalam 2 tempat perpuluhan, kerana ia akan memudahkan kita untuk memplot pada kertas graf. Baiklah, ini adalah semua nilai bagi log Y yang kita telah peroleh daripada pengiraan menggunakan kalkulator saintifik. Seterusnya soalan B, plot log Y melawan X menggunakan skala 2 cm kepada 2 unit pada paksi X dan 2 cm kepada 0.1 unit pada paksi log Y. Seterusnya, lukis garis lurus penyuaian terbaik. Baiklah, ini saya salin semula jadual X dan log Y. Okey, pada kertas graf kita akan lukiskan paksi log Y yang mencancang dan paksi X pada paksi mengufuk menggunakan skala yang telah ditetapkan dalam soalan. 2 cm kepada 2 unit pada paksi X dan 2 cm kepada 0.1 unit pada paksi log Y, paksi mencancang.
Okay, kita akan plotkan berdasarkan jadual yang telah kita tuliskan tadi. Dan kita akan lukis garis lurus penyuaian terbaik. Pastikan ia memintas pada paksi Y ataupun paksi mencancang. Okey, di sini kita akan nampak ada dua titik yang tidak berada ataupun tidak terletak pada garis lurus, iaitu satu titik berada di bawah dan satu lagi titik berada di atas garis lurus tersebut. Jadi ini adalah satu garis lurus penyuaian terbaik yang seimbang. Seterusnya kita tentukan nilai-nilai yang kita boleh ketahui sekarang, iaitu pintasan Y-nya, iaitu C sama dengan 0.7, dan satu lagi kita akan menghitung kecerunan M. Okey, berdasarkan persamaan yang kita telah tukarkan tadi dari bentuk tak linear kepada bentuk linear, log Y sama dengan log H tolak X log K. Okey, berbalik kepada soalan C dengan menggunakan graf DB untuk mencari nilai Y apabila X sama dengan 2. Kita perlu ingat di sini ialah graf log Y melawan X. Jadi untuk paksi mengufuk tiada masalah kerana nilainya ialah X. Tetapi untuk paksi mencancang, kita akan memperoleh nilai dalam log Y. Okey. Jadi bukannya nilai Y secara terus. Jadi kita akan dapat dulu nilai tersebut dalam log Y. Okey, pertama sekali kita akan tentukan dulu X sama dengan 2 dan kita akan buat satu garis unjuran ke garis lurus penyuaian terbaik dan kita akan bawa ke paksi Y atau paksi mencancang, dan bacaannya ialah Y besar sama dengan 0.57. Di sini saya tuliskan Y besar kerana ia bukanlah Y kecil. Untuk Y kecil sebenarnya nilai Y besar ni ialah log Y. Jadi kita akan tulis semula log Y sama dengan 0.57. Jadi apa yang kita dapat di sini, kita akan gantikan dengan log Y. Jadi dengan menggunakan kalkulator saintifik, nilai Y kita akan peroleh Y sama dengan antilog 0.57, iaitu Y sama dengan 3.715. Pastikan jawapan kita dalam sekurang-kurangnya 4 angka bererti. Okey, seterusnya untuk mencari pemalar H dan K untuk C1, C2 dan C3. Okey, tadi kita dah buat lebih awal, iaitu nilai pintasan Y ataupun pintasan bagi paksi mencancang, iaitu 0.7. Ingat, kita akan melakukan dua pengiraan, iaitu kecerunan dan pintasan Y. Okey, pertama sekali kita boleh dapatkan pintasan Y-nya, iaitu log H. Okey, berdasarkan persamaan yang kita telah tukarkan tadi, log H ini ialah pintasan Y ataupun C. Jadi log H sama dengan 0.7, maka H ialah antilog 0.7 dan nilai H ialah 5.012. Untuk pengiraan bahagian kecerunan, nilai kecerunan ialah negatif log K. Okey, kita rujuk balik di atas. Tadi pun kita dah buatkan satu jadual hubungan bagi setiap Y, M, X dan C. Jadi kita dah tuliskan, pastikan ada tanda negatif. Jadi untuk menghitung kecerunan, kita kenal pasti dahulu dua titik yang berada pada garis lurus penyuaian terbaik. Okey, kali ini saya tidak menggunakan titik daripada jadual. Saya memilih titik yang sememangnya berada pada terletak pada garis lurus penyuaian terbaik. Okey, kita kenal pasti titik tersebut pada kertas graf, iaitu 10.64. Jadi pada X-nya 1 dan Y-nya ialah 0.64, titik yang pertama. Dan titik yang kedua, kita lihat di sini X-nya ialah 13 dan paksi Y dia ialah negatif 0.12. Okey, jadi kita lihat bacaan dia. Jadi kita boleh gunakan kaedah ini juga. Selain daripada yang tadi, kita terus memilih dua titik daripada jadual yang terletak tepat pada garis lurus. Kali ini kita pilih titik lain sebagai satu contoh sahaja, bahawa kita sebenarnya boleh memilih mana-mana koordinat ataupun titik yang mudah untuk dibaca pada graf tersebut. Dengan menggunakan rumus kecerunan, okay, kita buat persamaan negatif log K, iaitu kecerunan, sama dengan negatif 0.12 tolak 0.64 per 13 tolak 1. Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1
Okey, kita selesaikan pada bahagian yang kanan dan kita akan memperoleh negatif 0.0633. Okey, jadi kita ada kedua-dua nilai di kiri yang kanan mempunyai tanda negatif. Jadi kita boleh hilangkan. Jadi kita pindahkan log 10 ataupun kita dapatkan nilai K dengan membuat anti-log 0.0633. Okey, pastikan kita dah hilangkan tanda negatifnya dan nilai K ialah 1.157. Jadi kita dah buat dua contoh bagi melukis secara penuh menyelesaikan masalah yang melibatkan hukum linear kepada hubungan tak linear dengan menggunakan graf. Jadi untuk video yang akan datang kita akan sambung lagi dengan tajuk yang sama, masih lagi dalam teknik pembelajaran yang sama, iaitu mengaplikasikan hukum linear kepada hubungan tak linear tanpa menggunakan kertas graf. Jadi sehingga berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.